مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين اللهم صل على سيدنا محمد. قال الثاني بسم الله الرحمن الرحيم قال الثاني أن ينظر بعين الاستبصار والاستدلال إلى ملكوت السماوات والأرض وما فيهما من عجائب الآيات اللهم صل على سيدنا محمد. وبدائع المصنوعات Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya kata Imam Haddad radhiyallahu taala anhu, cara untuk memperkuatkan iman yang keduanya ialah melihat dengan pandangan istibsar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu melihat dengan pandangan istibsar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pandangan mata hati. Wal istidlal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menuntut dalil ila malakutis samawati wal ard, kepada malakutis samawati wal ard, malakut langit dan juga malakut bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ma fihima, dan apa sahaja yang berada di dalamnya. Min ajaibil ayat min ajaibil ayati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada keajaiban al-ayat, iaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa bada'i'il masnu'ati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
dan kepada keindahan al-masnu'at yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk memperkuatkan iman, kata Imam Haddad, lihatlah kepada malakutis samawati wal ard, malakut langit dan juga malakut bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malakut ni ialah alam yang kita tak dapat lihat dengan panca indera yang 5, tapi dilihat dengan panca indera yang 6, iaitu hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya, orang yang Allah Subhanahu wa taala dia dapat melihat menggunakan panca indera yang 6, ialah orang yang tingkatan imannya lebih tinggi daripada tingkatan iman yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tingkatan iman yang pertama, jadi untuk memperkuatkan iman masalah sayyidina Muhammad, iaitu kita melihat ciptaan yang Allah cipta ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan menggunakan kelima-lima panca indera. Melihat langit, bumi, gunung ganang, sungai, laut dan sebagainya. Semua dapat digunakan kelima-lima panca indera kita. Tapi untuk melihat malakutus samawati wal ard, dia bukan dilihat dengan kelima-lima panca indera, tapi dilihat dengan hati kita. Dia orang panggil melihat yang tersirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bila mana kita melihat dengan pandangan mata hati kita terhadap ciptaan-ciptaan yang Tuhan cipta, kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bukan benda material, tapi dia ialah ma'ani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ma'ani, dia benda yang subjektif, benda yang tak hina ukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah wa sallallahu sayyidina Muhammad. Dan tak semua orang boleh melihat dengan menggunakan mata hati, melainkan orang yang dah memiliki kesucian hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia ialah perkara yang berlaku secara auto. Bila hati bersih, hati suci, sallallahu sayyidina Muhammad, berlakulah penglihatan dengan mata hati. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu fokus dalam hidup ialah membersih dan menyucikan hati. Daripada apa kita nak sucikan ni? Daripada makhluk, daripada dunia. Bila mana bersih hati daripada makhluk dan dunia, sallallahu sayyidina Muhammad, ketika itu dikatakanlah hati kita bersih, hati kita suci. Sehingga dalam hidup tidak ada kepentingan, melainkan hanya ada satu kepentingan saja, Allah. Dalam nak buat apa, tak ada kepentingan dunia. Allahumma salli ala sayyidina. Kepentingan yang pertama ialah Allah dan negeri akhirat. Kepentingan yang pertama Allah
dan hari akhirat. Itu yang paling utama sekali. Kalau dia kasih pada sesuatu, tetap ada kait kerana Allah. Dia tak mengasihi sesuatu kerana sesuatu. Kalau dia kasih pada sesuatu, kerana Allah. Bahkan boleh kasih pada sesiapa pun, tapi tetap kasih pada sesiapa itu juga kerana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah orang yang disebut dalam Al-Quran, yang Allah sebut, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah datangkan kepada engkau daripada akhirat. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya. Kemudian barulah engkau jangan lupa habuan kamu di dunia. Tapi orang yang kotor hati akan mencari terlebih dulu dunia. Orang yang suci hati meletakkan yang utamanya akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam nak buat sesuatu, akhirat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang meletakkan sesuatu tujuannya akhirat, dia tak akan rugi selama-lamanya. Tapi orang yang meletakkan dunia terlebih dulu daripada akhirat, dia melangkah, langkah yang pertama tu dah gagal dah. Berarti dia sedang mencipta kegagalan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia menega kerana dunia, dia dah melangkah ke dunia, perniagaan untuk gagal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau tak di akhirat depan, siapa berniaga? Sebab nak keluarkan zakat, sebab nak tolong orang, sebab nak bangunkan agama Allah. Dia melangkah tu, dia sedang mencipta sebuah kejayaan yang tak akan rugi selama-lamanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitu yang dilihat oleh orang yang punyai mata hati. Kita kalau kita ada duit, sallallahu sayyidina Muhammad, kira nak bagi ke orang je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan mendapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi memberi untuk dekat dengan Tuhan ialah dilihat oleh orang yang punyai mata hati. Sallallahu. Ada orang bagi, dia nak pulangan. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Kalau bagi 1 dapat 10, bagi 10 dapat 100, bagi 100 dapat 1000, bagi 1000 dapat 10,000, bagi 10,000 dapat 1,000, bagi 1,000 dapat 1,000,000. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi hal tu kita masih belum melihat dengan pandangan mata hati. Melihat dengan pandangan mata hati ni, ya Allah, kita nak beli kasih Tuhan, kita nak beli cinta dia dengan kita support makhluk-makhluk dia, kita tolong agama dia. Orang yang melihat dengan mata hati, masalah Sayyidina Muhammad, wang ringgit bukan untuk disimpan, wang ringgit ialah untuk dibelanjakan, untuk dibelanjakan di jalan dia. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Kalau simpan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak menguntungkan kita di akhirat. Kalau kita menginfakkan, itulah yang menguntungkan kita di akhirat. Dia panggil bi'ainil istibsar wal istidlal. Melihat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan pandangan mata hati, dan nak mencari dalil kebesaran Tuhan dengan melihat kepada malakutis samawati wal ard. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai kepada peringkat
Allah bukakan mata hati sehingga boleh merasa aura kemalaikatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aura kewalian orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu satu masa saya ziarah Pak Sumit. Dia kalau malakutus samawat, malaikat. Malakutul ard, jin, alam jin. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil malakutus samawat, malakut tinggi. Malakutul ard, malakut rendah. Waktu saya ziarah Pak Su dulu, Pak Su cerita, ni Pak Su ni lah ni nak buat perniagaan dengan bunian. Kita ni tak tahu bunian tu apa, dengar je lah. Pak Su dia tanam buah salak, bunian tak main beli. Dia kata ada pula nak harga rendah, rugi lah meniaga macam tu. Dia pam marah kat bunian. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi dia panggil malakutul ardi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ada juga orang kata Pak Su ni dia bukan mayang Jumaat pun ni. Dia mayang Jumaat di Tanjung Jaga. Ada satu pulau tengah laut. Dia mayang mana? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kalam malakutul ardi alam jin. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi bayangkan orang yang boleh melihat di sebalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu tahap dia pun. Begitu juga yang Tuhan bagi kepada orang-orang hidup yang dapat berkomunikasi dengan orang-orang ghaib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tak nyata di alam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tentulah yang dilihat oleh orang-orang di peringkat ni yang kita tak dapat lihat dengan mata kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga orang yang dapat menjerap ke alam malaikat. Atau masa satu orang sahabat Nabi, contoh, lalu dapat salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tapi tak ada orang. Akhirnya subhanallah, dia cerita pada Rasulullah, dengar salam tapi tak nampak orang. Jadi Nabi kata kat dia, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hang tu dapat salam malaikat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Satu hari dan hari lepas-lepas tu tak dapat dah Assalamualaikum seperti mana yang biasa dia dengar. Akhirnya dia jumpa Nabi. Rasulullah tak ada. Rasulullah dulu dah rajin dengar salam. Lah tak ada lah. Nabi kata, hang sakit, hang berubat kot. Sahabat ni dia penyakit buasir. Sesaat dia sahabat dia tak berubat, hak tu menyebabkan dia dapat salam. Kemudian dia berubat, lega. Nabi kata, sebab tu hang tak dapatlah salam malaikat. Kalau hang sabar atas sakit hang, la safah, la Nabi sebut, la safah haskal malaikah, hang akan dapat salam dengan malaikat. Tu dalil kata Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, alam malaikat ni wujud yang dapat dirasa oleh Sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan dapat dilihat oleh orang di peringkat kedua ni, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi tentulah Sallallahu alaihi wasallam Muhammad
iman akan bertambah dan meningkat dengan dapat melihat alam-alam ciptaan Tuhan yang sebilang 118 alam, 118,000 alam. 118,000 alam semua. Bila kata Tuhan Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alam ni sebanyak 118,000 alam semua. Yang kita tengok ni baru sakat alam ni. Banyak alam lagi yang kita tak melihat. Tapi ada yang dapat dilihat dengan pandangan mata hati. Tak dilihat dengan mata ni, tapi dilihat dengan pandangan mata hati. Alam malaikat contohnya. Alam malaikat tu alam langit. Ada Tuhan bagi pada para awliya-Nya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka walaupun mereka duduk di bumi, tapi orang jumpa mereka di langit. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan banyak perkara yang tersimpan di sana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Banyak perkara yang disimpan di sana. Seperti mana di sana ada penghuni dia. Nabi Allah Ilyas di langit. Nabi Allah Isa masih di langit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu bagi kehidupan dia malakutus samawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang dapat melihat keindahan alam itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melalui rihlah ruhiyah, perjalanan ruh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Seperti mana orang suka melancung ke sana ke sini. Begitulah orang yang berada di peringkat yang kedua, melancung secara ruhiyah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang Tuhan bagi melihat kehidupan di sana tu alam burung. Ni burung hak berkicau ni dia alam dunia. Dia panggil malakutul ardi. Bukan dia. Di sana ada burung yang duduk di alam sana, alam tinggi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kerja mereka apa? Seperti kalau burung-burung ni berkicau. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Burung-burung di sana berzikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada ketika, jadi semua ni ditempuh oleh roh seseorang yang tinggi, hubungannya dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi semua itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad akan memperkukuh dan memperkuatkan lagi keimanan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang yang Tuhan bagi melihat kepada malakutus samawat dan juga kepada malakutul ardi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala ayyuwaz athalithu ayyuwazifa al-amali bis-salihati wa yahtariza min al-wuqu'i fil ma'asi wa sayyi'ati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa innal imana qaulun wa amalun yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati wa kullu hadhihi al madhkurati yazidu biha al imanu wa yuqawwi biha al itqanu wa yuqawwi biha al iqanu wallahu al musta'an. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak memperkukuhkan iman ialah
ayyuwazifa, hendaklah seseorang itu mengekalkan diri al-amali bis salihat, di dalam amali bis salihat, di atas amal yang soleh. Maknanya di antara perkara yang nak memperkuatkan iman ialah menentiasakan diri berada di atas amal yang soleh. Buat secara konsisten. Amal soleh jangan buat anggap-anggap ti ayam. Semangat buat tinggal, malas tinggal. Tak jadi. Macam mana pun tak tinggal. Itu akan memperkuatkan iman. Kalau setiap malam 2 rakaat tahajud jangan tinggal. Dua. Setiap malam 2. Kalau ada masa sikit tambah 2. Tapi kalau tak mau tambah, jangan tinggal walaupun hanya 2 rakaat. Istiqamah. Allah SWT. Qala wa ayyahtariza minal wuqu'i fil ma'asi was sayyi'at, dan jaga diri daripada jatuh ke dalam maksiat dan kejahatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksiat dan kejahatan seumpama seperti racun. Racun memberi kesan kepada badan. Kejahatan dan maksiat meninggalkan kesan di dalam hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang yang namanya ahli maksiat tidak akan mendapat ilmu. Maka sebab itu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengadu pada gurunya Imam Waqi' berkenaan dengan susah untuk mengingat hafalan. Syakawtu ila Waqi' an su'i hifzi. Aku mengadu pada guruku berkenaan dengan tak elok hafalan aku. Imam Syafi'i ni, kalau dia nak hafal hak belah kanan, dia tutup hak belah kiri. Nak hafal belah kiri, tutup belah kanan. Dia tengok macam putus stick lah, masuk. Tapi kekuatan dia mengkurang satu masa. Qala fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guru dia bagi pedoman kepada meninggalkan maksiat. Jadi maksiat ni, Sahabat Sayyidina Muhammad, dia tak diberi kepada ahli maksiat ilmu. Maka kata ulama, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Wala yuhda lil 'asi, dan tak akan diberi kepada orang yang namanya ahli maksiat. Ya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, selama mana kita jaga diri daripada maksiat, iman kita akan terpelihara. Fa innal imana qaulun wa amalun. Kerana iman itu ialah perkataan dan perbuatan. Iman ialah perkataan dan perbuatan. Orang yang mengamalkan dengan sesuatu amalan dalam hidupnya, tanda ada iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh orang perempuan yang pakai tudung singkat tak sama macam pakai tudung labuh. Orang pakai tudung labuh, dia tak sanggup orang tengok bahagian dada dia. Itu iman. Tapi kalau dia tak rasa macam tu, berarti imannya tak sampai peringkat iman orang yang setinggi tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi iman ni dia ialah perbuatan dan perkataan. Bila masuk waktu sembahyang, orang lemah iman boleh relax ni. Orang yang kuat iman tak boleh lah. Iman tu menolak untuk beramal. Orang yang imannya lemah, tak kisah azan berkumandang. Orang iman yang kuat, sebelum azan dah buat persediaan untuk sembahyang. Itu iman. Orang imannya lemah, orang bangun subuh tak bangkit lagi. Orang iman yang kuat, sebelum subuh dah bangun qiyamul lail.
Iman ni ialah perbuatan, bukan sekat ucapan tapi perbuatan. Yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman bertambah dengan taat, iman kurang dengan maksiat. Lepas tu bila mana kita buat maksiat, settle dengan astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita settle dengan istighfar, dia pulih balik jadi taat. Walaupun zahirnya maksiat, tapi kata astaghfirullah lepas buat maksiat, settle jadi kebaikan balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa kullu hadhihi al-madhkurati yazidu biha. Dan semua yang disebutkan tadi bertambah biha, Allahumma salli ala sayyidina, yazidu bihal iman, menambahkan keimanan. Taat kena buat banyak untuk menguatkan iman. Maksiat yang kekal dalam dia nanti lemah iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang tu, dia nak keluar zakat. Pergilah ke pejabat zakat. Kawan ustaz yang cerita tu, dia kata turun-turun kereta tu bawa beg. Orang yang beg mahal ni suka buat macam tu kan. Orang tengok dia punya brand beg dia. Duduk depan kaunter je, apa ni, pegawai zakat, nak keluar zakat. Makcik ni apa tu ajak nak keluar zakat ni. Okey, kira soalan Sayyidina Muhammad, zakat tu hak nak keluar bukan banyak pun, 10,000 ya. Tapi dia terkejut, 10,000. Banyak juga orang datang tu. Tengok dia bangkit, tak apa, Cik Adi keluar zakat. Soalan Sayyidina Muhammad, pasal apa? Sebab berasa banyak. Sedangkan zakat bukan hak dia, hak zakat tu dah hak orang lain dah. Faham tak? Bila kita kena keluarkan zakat, jadi hak kita kena keluar tu bukan hak kita. Yang tak bawa keluar tu hak orang tu. Pasal apa dia balik nak keluarkan zakat? Iman dia. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina, orang yang iman dia tinggi, masalah Sayyidina Muhammad, zakat, sedekah pula. Ada orang yang dia dah keluarkan zakat, sedekah dia tak bagi dah, dia dah bagi zakat dah. Tapi iman kalau kuat, masalah zakat, sedekah. Dan dalam hati kira nak menambahkan sepanjang masa harta benda di akhirat. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang kita nak beli di dunia ni, iaitu kekayaan abadi di negeri akhirat esok. Masalah Sayyidina Muhammad kita kena beli tu. Sebab siapa paling banyak hartanya di akhirat, dia paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yuqawwi bihal iqan, dan akan memperkuatkan keyakinannya. Qala wallahul musta'an, dan Allah lah yang kita minta pertolongan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengajar kita pada pagi ini ialah grup infak Masjid Darussalam 1, 8, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Masuk Hati Surga Sungai Buloh, Rabi'atul Keluarga Seberang Jaya, Rosita Keluarga Taman Masuri, Nazar Keluarga Kampung Raja Uda, Suzi Keluarga Kajang, Umi Keluarga Umbangan Ambangan Hai, Patricia Darwishah Shah Alam Selangor, Abdul Rahim Abdul Samad Malaysia Putra, Rozani Nasruddin Taman Mawar Ceras, Muhammad Satria Budiman Lembah Beringin Selangor. Allah kabul semua hajat mereka. Allah jauhkan mereka daripada malapetaka dan bala bencana. Allah panjangkan umur mereka dalam taat. Kita doakan insya-Allah hari ini ialah hari pertama dalam tahun 2023.
Jadi masalah Sayyidina Muhammad, saya nak tinggal pesan sikit. Hari ni hari pertama, setahun saya 31/12/2023 tu sat sangat. Tak ada nak kata apa, tengok hujung tahun dah. Masa sehari-hari cepat. Tengok tengah tahun dah. Tengok hujung tahun dah. Maknanya apa? Alamat kiamat. Sebab masa di akhir zaman seperti sepercikan api. Cepat sangat. Jadi jangan masa cepat sampai kita tak ada nak buat amalan. Masa cepat tak apa, sampai kita tak ada buat maksiat. Faham tak? Jangan sampai kita tak ada nak buat taat. Cepat sangat masa. Di akhir zaman ni tanda orang tu umur tak berkat, tak ada nak buat taat. Umur bertambah, taat tak tambah. Tak ada nak buat. Dan kena sedap, bila masuk tahun baru, masa mati semakin hampir. Faham tak? Masa nak mati semakin hampir. Itu satu. Yang keduanya, masalah Sayyidina Muhammad dekatkan diri dengan Tuhan sedekat-dekatnya. Sebab fitnah yang depan kita sangat dahsyat. Masalah Sayyidina Muhammad. Dan duduk dalam kubu banyak. Masalah Sayyidina, hadir kuliah-kuliah pengajian banyak tu kubu. Tu menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi wallahu alam, jadi buat persediaan sebelum menjelang saat yang lebih kritikal lepas ni. Jadi semuanya memerlukan kekuatan iman dan ketahanan jiwa. Allah Subhanahu. Maknanya semua tu akan dapat ditempuh dengan imannya. Kita kena Covid hari tu pun dah teruk lah. Ramai orang yang terkubur imannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita harap insya-Allah ujian yang mendepani kita, ujian yang kita dapat tempuh dengan iman, istiqamah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjang umur kita semua dalam taat. Amin rabbal alamin. Allah jauhkan kita semua daripada maksiat. Allah dekatkan kita semua dengan Dia. Allah tabahkan kita untuk menempuh sebarang ujian dalam hidup, dan Allah bagi sabar yang tinggi. Amin rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin orang kata, ada apa pada tahun 2000, ada apa pada sambutan tahun baru Masihi? Kita kena prihatinlah tahun Islam, hijrah. Sebenarnya saya tak setuju sebenarnya kalau kita semata-mata kita prihatin tahun hijrah. Sebab tahun Masihi pun tahun Islam juga. Faham tak? Masihi merujuk pada Nabi Allah Isa. Hijrah merujuk pada Rasulullah. Soalan Islam, kita nak sembahyang, kita pakai matahari, kan? Kita nak puasa, kita pakai bulan. Jadi Masihi merujuk pada pengiraan matahari, bulan merujuk pada tahun hijrah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, cuma cara sambut tu yang membezakan dengan orang sambut. Masalah Sayyidina Muhammad. Pasal apa kita lebih ingat tahun Masihi daripada tahun hijrah? Ustaz terang mana pun nak cuba ingat tahun hijrah, lupa juga. Tetap ingat tahun Masihi juga. Pasal Tuhan nak bagi satu hint, turun Nabi Allah Isa. 2023 ni umur Nabi Allah Isa. Masihi dia ada tahun sebelum Masihi, ada lepas Masihi. Masihi itu Al-Masihu Isa, Nabi Allah Isa. Jadi Nabi Allah, pengiraan tahun Masihi bermula pada hari lahir Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa akan turun di akhir zaman, selepas turun Imam Mahdi AS. Selepas zahir Imam Mahdi AS. Jadi Nabi Allah Isa umur dia berapa? Senang 2023. Hari ni 1 bulan 1 hari.
Ini umur Nabi Allah Isa. 1 bulan 1 2023. Umur dia hari ni 2023. Satu bulan, satu hari. Nampak tak? Jadi Tuhan bagi peringatan nuzul turun Nabi Allah Isa ialah tanda kiamat. Hari-hari cikgu tulis apa hitam, hari bulan. Kan? Kita tengok kalender hari-hari. Kita tengok jam kita, tengok handset kita hari-hari. Waktu kita tengok hari bulan. Nak bagi ingat hampa dah dekat dengan alamat kiamat turun Nabi Allah Isa. Jadi insya-Allah jadi untuk pemahaman kita kena alert juga dengan tahun Masihi. Sallallahu alaihi Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.